lebih atau 90 lebih ke atas lah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang, selamat berbahagia. Nyauman dan riwan dekem kepada semua pelajar-pelajar. Projek Perantisan 2, Perantisan 2, NPQEL Ambilan 1 2021 di bawah projek Simple It You Can Do It. Simple It You Can Do It, pembugaran penggunaan digital tools dalam pembelajaran matematik, peningkatan penggunaan digital tools di kalangan guru matematik, guru matematik sekolah menengah Datuk Peluang Anda, di mana kita telah memilih di antara program digital tools yang sangat memberangsangkan, yang menyeronokkan pelajar ialah Quizy, quiz atau Quizy. Quiz ni nampaknya sangat begitu diminati. Kenapa? Kerana kalau kita lihat ada bukti yang menunjukkan bilangan pelajar yang mengambil quiz adalah sangat tinggi. Ramai yang ambil bahagian dalam ujian tersebut. Boleh katakan setiap kelas statistiknya telah menunjukkan memang yang baiklah, pencapaian yang sangat baik, ujian yang sangat baik. So kalau kita nak lihat kepada pencapaian tadi tu, saya ada lihat satu pencapaian berbeza atau berbanding dengan Google Form. Google Form tadi loading ialah kerana apa, saya telah menggunakan Trojan, iaitu gunakan dengan link Trojan. Link Trojan ni dia mungkin satu data link daripada pihak sekolah. So bila loading saya hampir terkeluar sebagai admin daripada grup ni. Jadi saya telah menukar kepada penggunaan data daripada iPhone saya sendirilah. Jadi untuk menggunakan bekalan data daripada telefon saya sendiri. Okey. Okey, thank you very much. Semalam kita telah menerangkan tentang apakah itu bentuk-bentuk kecurunan, bentuk-bentuk kecurunan, iaitu bentuk positif, negatif, mendata, menegak, paksi Y positif, paksi X, paksi Y mencancang, paksi Y mencancang, tidak tertarikh, paksi X mendata, paksi X mendata sifar, naik bukit positif, turun bukit negatif, turun bukit negatif. So dari segi konsep saya nampaklah secara random ramai yang faham. Okey. So kita lihat kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu lebih mendalam. Jadi apakah yang kita belajar pada petang ini, iaitu memerihalkan kecerunan atau kecondongan, menerbitkan rumus garis lurus, membuat checklist tentang kecerunan garis lurus dan juga menentukan kecerunan sesuatu garis lurus. Itu standard pembelajaran kita. Dan kita juga akan lihatlah beberapa konsep yang ada pada gambar raja pada soalan ini, iaitu jarak mencancang dan jarak mengufuk. Mencancang dan mengufuk. Mencancang dan mengufuk. Jarak mencancang iaitu menegak, mengufuk, mendata. Mencancang, menegak, mengufuk, mendata. Jadi kalau menegak mencancang per mengufuk, bermaksud itu adalah kecerunan. Itu dipanggil kecerunan. Itu dipanggil kecerunan. Itu mencancang, menegak per mengufuk dipanggil kecerunan. Itu asas yang perlu kita ingatlah. Okey.
Pertama ialah kita kena lihat kepada beberapa formula lah. Ni semalam sama juga cerita dia, iaitu mencancang 5, mengufuk 2, kecerunan 5/2, mencancang 1/2, mengufuk 4/8, kecerunan dah 1/2/48. C, mencancang 2, mengufuk 7, maka kecerunan juga lah 2/7. Jadi dalam konsep ini ingin saya terangkan juga, iaitu tentu konsep kita panggil dia ialah konsep payung tu lah. Mencancang, satu garisan yang mencancang, ini adalah satu garisan, katakan dia satu garisan, iaitu kita panggil lah ataupun satu garisan. Okey, satu garisan yang kita nampak daripada sini, kita nampak ke atas lah. Okey, jadi mungkin dekat bawah ni kita nampak dia adalah apa tu, perjalanan sesuatu benda ke berjalan kan kat bawah ni. Okey, di jalan bawah ni kan. Okey, di jalan bawah ni mungkin kemudian dia disambar oleh helang ke, dibawa helang dan dibawa naik ke atas, dibawa naik ke atas. Okey, disambar, dia bawa naik ke atas. Jadi mata awak kat sini, jadi mata awak dekat situ awak mandang benda tu. Okey. So mata awak dekat sana. Awak punya mata. Okey. Kita cari gambar mata. Okey. Dia ambil mata yang cantik, mata yang cantik. Okey. Ni mata awak, mata awak ada kat sini. Okey, ni mata awak besar. Kalau tak dengar, kalau sound buka cakap tau, jangan kau diam je. Okey, ni mata awak. Okey. Mungkin mungkin kat sini lah seekor burung helang, eagle, ular, snake, snake. Seekor snake, seekor snake yang telah berjalan lah di sana. Snake takut dengan snake. Kita ambil bird lah, kita ambil haiwan lain lah. Kita ambil chicken. Kita ambil chicken. Okey, ambil ayam lah. Okey, seekor ayam. Okey, seekor ayam ni berjalan ke pagi. Ayam ni, okey. Ayam ni jalan ke sana. Okey, ketok jalan ke sana. Dia jalan ayam tu. Awak tengok je ayam tu. Ayam tu. Nampak gambar ayam ni? Nampak tak? Nampak? Aku cakap sendiri ke apa ni? Nampak cikgu. Nampak tak? Jerit je. Ayam. Okey, ayam. Kemudian datanglah seekor elang. Bukan senang nak mengajar. Jadi ambillah seekor elang. Eagle. Okey. E-A-G-L-E. Eagle. Okey, elang. Elang ini telah menyambar. Elang ni telah menyambar ayam ni. Ayam ni telah menyambar. Nampak gambar elang tak? Nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ya, adik-adik tadika semua. Terima kasih. Jadi telah menyambar dan membawa naik ayam ini. Jadi pandangan mata awak ini memandang tepat ke helang tadi ni, itulah dipanggil kecerunan. Memandang tepat kata ni kecerunan. Ni dipanggil kecerunan. Boleh? Faham tak maksud kecerunan itu? Faham adik-adik, anak-anak yang handsome, gagah perkasa, Faham. kakak-kakak TikTok yang jelitawan, faham okey. So itulah dia shape outline okey, shape outline. Saya nak ambil yang lebih besar. Okey. Nak ambil color yang okey. Inilah dia. Okey. Kita nak ubah kepada ada orang boleh datang okey. Okey. Jadi inilah konsep dia Itu yang dipanggil konsep. Iaitu mata memandang kepada ayam dan ayam itu terbang dibawa helang ke atas.
Maka bila awak memandang ke lang, itu yang dipanggil kecurunan. Iaitu jarak mata awak daripada seekor ayam tadi atau ayam yang bergerak tadi itu ke mata awak tadi itu. Yang ayam tadi itu yang bergerak ke mata awak itu maksudnya berapakah dia punya jarak dia. Jarak dia. Itu kita nak ambil kat situ. Berapakah jarak daripada mata awak tadi itu memandang kepada ayam tadi itu. Itu mata. Ini mata awak memandang ayam, kemudian ayam terbang ke atas dan itulah dipanggil kecerunan. Kita lihat siapa ada orang datang. Ada Muhammad. Muhammad Daniel datang. 16-15 orang. Jadi yang hijau itulah dipanggil kecerunan. Sekarang saya minta lah Syamini. Syamini, berikan berapakah jarak ayam dari mata awak? Dari mata. Syamini, berikan bebas Syamini. Saya beri awak kebebasan untuk menyebut apa saja dengan lidah yang Tuhan beri pada awak untuk menyebut berapakah jarak daripada ayam ini, daripada mata ayam kepada mata awak. Daripada mata awak. Syamini. Syamini. Ya, cikgu. Berikan saya jarak bebas. Berapakah jarak ayam ni daripada mata awak? Berapa? Nak kasih berapa? Ni. Kira macam ni. Syamini? Macam mana boleh tahu, cikgu? Astaghfirullahalazim. Kau tengok. Syamini. Kau tengok budak saya tanya. Kau main lah. Sepangkas kilat ke mana? Berapa jaraknya? Berapa jarak ayam mata dia? 5. Dia pandai, ya Allah, pandai di dunia, paling pandai, paling cekap, paling pandai di dunia. Very easy macam ini. Very easy. Macam ini. Ya, cikgu. Macam ini. Saya tanya awak berapa banyak bintang dekat langit? Berapa banyak ikan dekat laut? Berapa banyak ikan dekat laut? Tahu tak? Syamini, tahu tak berapa banyak ikan dekat laut? Halo, Syamini, tahu tak berapa banyak ikan dekat laut? Alamak, tak. Tanah. Kat tanah ada tanah. Berapa banyak ikan dekat laut? Tanah. Ya, cikgu. Tanah, berapa banyak ikan dekat laut? Berapa banyak ikan dekat laut? Berapa banyak? X. Thank you very much. Thank you very much. Exactly. Perfect. Tepat sekali. Very good. Jadi dalam dunia ni, tanah, Syamini, kalau Okey. Tadi ni saya beri kebebasan untuk berapa jaraknya. Tengok. Berapa banyak rambut awak, kita orang boleh kira. Berapa banyak helai rambut awak, berapa banyak pasal beras kat rumah, berapa banyak tepung, berapa banyak pasir, dia orang boleh kira. Tengok tanah. Kira. Tanah. Kira berapa banyak pasir tepi pantai tanah? Apa, cikgu? Pasir dekat tepi pantai. Berapa banyak? Pantai Mersing. L. Pantai seluruh dunia. Pasir berapa banyak? L. Come on, cepat. Pandai. Berapa banyak burung berterbangan di seluruh dunia? Dunia tau. Pandai. Berapa banyak ikan dalam sejuta laut? Berapa? Y. Clever. Yang jawab ni mesti anak murid saya. Yang jawab ini saya berani bersumpah mesti anak murid saya. Betul tak? Betul tak? Betul. Dia orang mesti pernah ikut. Benar. Mesti dia orang yang beri jawapan ni mesti pernah ikut kelas saya. Kalau dia orang jawapan tak tahu, itu bukan budak saya. Itu memang tak tahu saya budak dekat Afrika ke mana saya jumpa. Dalam dunia, you don't say don't know. You must know. You must know everything in the world. Tak boleh cakap tak tahu.
Ada 26 jawapan. You cakap saja sesuka hati awak, jawapannya tepat. Tapi jangan cakap dengan orang lain. Orang yang tak masuk kelas kita jangan cakap. Seperti seperti kucing, seperti ular, awak jangan cakap dia. Jawab tanya dia tak dapat. Tanya ibu apa kita pun mungkin dia tak tahu. Dia kata apalah cikgu kau ni ajar, apalah ni tak betul lah, cikgu kau ni apalah. Dia tak faham. Okay. Okay, very good. Saya panggil jarak 5 meter lah. 5 meter Okay. Berapakah tinggi? Okay, saya minta berikan kebebasan kepada awak. Berapakah jarak tinggi elang ini? Tengok Amir Fitri. Saya cuba test. Saya cuba test budak baru masuk ni budak ni. Budak ni baru masuk Amir Fitri. Amir Fitri. Amir Fitri. Amir Fitri. Oh, Amir Fitri. Alamak. Handphone dia pun sama tak bunyi lah. Amir Fitri. Alamak, tak bersuara langsung dia. Ataupun saya yang tidak bersuara. Okey, tak apalah. Ada budak baru masuk tu, Amir Fitri nama dia. Okey. Syamini, saya beri awak satu kali lagi peluang Syamini. Dengan menggunakan kebebasan diri awak, berikan saya berapakah tingginya ayam helang membawa ayam itu terbang ke atas. Berapakah tingginya? 5 meter. 5 meter, pandai. Kalau boleh jangan ambil lain. Dengan saya memberi kebebasan kepada awak, saya memberi kebebasan kepada awak memberikan angka lain. Saya beri kebebasan kepada awak. 6 meter. Nanti 5 tak? Berapa meter? 6 meter. Okay, very good. 6 meter. Supaya tak nampak perbezaan dia. Nanti kalau 5 meter juga nampak beza sangat. 6 meter. Okay, thank you very much. 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 Thank you. Jangan, lepas ni awak jangan cakap tak tahu tau Syamini, tolong Syamini. Ya, cikgu. Syamini, lepas ni awak jangan cakap tak tahu tau. Berapa banyak duit yang awak ada dalam kocek awak? H. Pandai. Berapa banyak ibu ada duang? J. Pandai. Berapa banyak minyak motor dalam tangki motor awak? Z. Berapa liter? Pandai. Z. Pandai. Satu unknowing number, satu angka yang tidak diketahui, awak jangan cakap don't say no, use the unknowing number. Unknowing number. Okay. So sekarang konsep saya senang saja, iaitu pergerakan tapak ayam pok sampai hujung sana disambar oleh elang naik ke atas. Kuek. Tamil Marban ada dalam ni tak? Tamil Marban. Tak ada. Tak ada, cikgu. Ada, okey. Saya cuba nak mencari mangsa-mangsa helang. Saya nak cuba tengok senarai cikgu. Mak tanya cikgu nak makan ladu tak? Ladu apa macam mana tu ladu? Oh. Suara cikgu, suara yang sedap macam ni tak sejas. Afif, kau Danish. Kau biar betul Danish. Kau punya lain tak tu? Okey, tak apa. Okey, very good. Kejap saya nak baca mereka yang ada di sini. Kalau cikgu Ubayyah kata mereka ni bahasa saya salah, tapi tak apa. Mereka saya kata mereka saja. Okey. Amir Fitri bin Ahmad. Halo. Ya, Amir Fitri bin Ahmad. Amir. Berita. Rupi. Ada dapat budak, ada satu dapat 100 tau makan dia periksa itu matematik. Waduh, takutlah saya. 100 tau. You percaya tak budak dapat 100? Macam ini. Tadi saya tengok keputusan dia dapat 100 tau, 100. Dalam dekatan 2 betul ke cikgu? Siapa cikgu? Tak tahu saya. Saya sangat takut. Brenda. Dekatan 2.
Brenda. Tak tahu. Dia tak tahu budak mana tu. Amerika agaknya. Sedara je, budak sedara. Periksa dia, matematik dia 100. Okey, saya tak kisah apa-apa. Budak, tapi saya percaya dalam mata saya sendiri, budak tingkatan 1, maka kali 100%. Bukan satu kali, beratus-ratus kali. Saya percaya. Itu budak saya. Dia pelajar nombor 1 dalam sekolah, nombor 2 dalam sekolah. Nombor 1. Saya tengah cari budak nombor 1. Siapa tu? Saya mau dia. Bukan tumbuk lawan baca buku Tosok-tosok Okey. Dalam tingkatan 2A, tingkatan 2 ni ada yang dapat 100%. Ada. Tapi saya tak tahu siapa dia. Sengaja saya simpan. Okey, tak apa, lupakan dia. Sekarang ini ujian nanti saya nak buat. Tajuk ini saja tau. Tajuk ini saja. Tak ada tajuk lain. Tajuk ini saja. Okey. Chang Jia En. Chan Jia En. Tak ada juga lah. Dia kan dia duduk diam tau. Tapi dia pandai tau budak-budak ni. Kerana dia diam je dalam sana tau. Dia diam je tau. Macam ular, dia diam je. Awak tahu tak, sotong diam selama 5 tahun tau, sotong. Yang awak makan tu. Sotong yang awak makan tu. Saya ingat dia bertelur selama 5 tahun tau. Mak dia simpan. 5 tahun. Tak makan tau. 5 tahun tak makan. Macam ini. Awak percaya ke cakap saya ni? Search lah mana-mana. Okey, tak apalah. Okey, Go Tian Hui. Go. Ada ke orangnya? Tak ada. Tak ada signal dia yang cakap dekat sini. Tak ada. Okey, Tanah. Dua ceria Sanisa. Betul, okey. Okey, Tanah. Okey, Tanah. Ya, cikgu. Okey, thank you. Okey, saya nampak signal awak cakap. Okey, Tanah. Tengok ayam dengan elang tu. Mengufuk berapa, Tanah? Berapa jarak mengufuk? 6 meter. Thank you very much. You bagus kerana you jawab. Saya suka pelajar macam ni. Sekali lagi, Tanah, saya tanya awak Tanah, saya tak cakap salah, tak cakap betul, tapi saya nak tanya soalan yang kali kedua. Berapakah jarak mengufuk rata paksi 5 meter. Okey, itu konsepnya. Saya nak tahu awak sampai mana. Pelajar tu faham tak faham, tak apa. Sebab bila awak cakap macam tu, yang penting awak mencuba. Kita bagus dalam kumpulan tak ramai mencuba tau. Saya kalau belajar kat universiti, saya sekarang ambil kursus tau. Saya sampai orang PM saya, cikgu jangan cakap lagi, Cikgu Zul, bos, tuan, pengulu datuk, jangan cakap lagi. Saya cakap saja. Cikgu cakap, pesyarah panggil, saya tanya, habis sama. Tak ada orang boleh cakap. Pasal semua diam. Seronok saya. Okey. Lepas itu, bila saya cakap, semua mau cakap. Pasal pesyarah, dia akan nampak tau. Siapa diam, dia tolak markah 10. Tolak markah 10. Jadi semua cakap. Yang ada handphone, tak ada handphone, kena cakap juga. Okey, tak apa. Daniel, berapakah tinggi dia? Dan berapakah tinggi burung itu? Berapakah jarak mencancang? Daniel. Ya, ya. Okey, berapakah jarak mencancang, jarak menegak, paksi Y, helang itu bawa ayam naik ke atas? 6 meter. Dia pandai, sangat pandai. Maka, sebab awak boleh jawab tepat tu, maka berapakah kecerunannya? Berapakah kecurunan garisan ini? Okey. Sebelum tu, Daniel, yang mana satu kecurunan? Yang anak panah itu ke? Yang jalan ayam, kaki ayam itu ke? Ataupun yang burung terbang ke atas? Yang mana satu? Anak panah. Anak panah. Ya, bercanda. Daniel, awak ni kelas apa, Daniel? 2A. Patutlah. Cakap sangat pandai, sangat tepat. Saya bagus. Awak ke yang 100 tu kat 2A? Tak, bukan cikgu. Siapa dia? Tak tahu. Siapa? Tak tahu. Oh, nanti saya cek balik ke saya memang mata betul lah, saya nampak. Betul lah.
Saya macam tak percaya. 100 dia. Tapi saya percaya dulu memang ada. So, itu abong memang 100. Bong sekarang dah form 3 budak tu. Saya tahu. Bun. Saya memang tahu dia maka dia paling kurang pun 99 lah. Saya tolak kerana dia salah ejen nama. Salah ejen nama tu saya tolak 99. Okey, bagus. Jadi konsep kecurangan itu saja konsep dia. Selesai Okey, bab ni selesai. Sekarang saya nak pergi kepada bab yang kedua. Konsep kecurangan ni dah faham. Tadi garisan kecurangan ialah yang hijau itu adalah dan berapakah nilai kecurangan garisan hijau tersebut? Daniel, sebab awak paling hebat kat sini. Daniel, berapakah garisan hijau tersebut? Berapakah kecurangan dia? Daniel? Oh, Daniel. Tak ada lah Daniel. Okey, Dennis. Muhammad Hafi. Lu. Adalah Najwa. Alia Najia. Okey, thank you. Terima kasih. Alia Najia, berapakah kecurangan garisan hijau tersebut? 6/5. Berapakah kecurangan garisan? Ya, pandai 6/5. Okey, bagus Alia. Najia, apakah simbol kecurangan? Benar dengar Alia Najia. Apakah simbol kecurangan? Ya. Alia, sekali lagi. Alia sekali lagi Alia. Okey, so simbolnya M lah. Okey, simbolnya ialah M Okey, very good. Simbolnya lah M. Okey. Nur Kumaira. Ya, cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih sambut jawapan. Okey. Nur Kumaira. Kecurangan ini positif atau negatif? Positif, cikgu. Kecurangan naik bukit atau turun bukit? Naik bukit. Pandai. Okey, saya rasa sampai situ. Okey, sekarang saya nak masuk kepada tajuk yang seterusnya. 2 kecurangan lagi setengah jam Okey, seterusnya. Ini adalah formula bagi kecurangan. Ini adalah formula bagi kecurangan. Okey, formula bagi kecurangan iaitu formulanya ialah M adalah bersamaan dengan Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1. Okey, dibahagikan dengan X2 tolak X1. Dibahagikan dengan X2 tolak X1. Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Jadi persamaan mesti diperkan. Persamaan mesti diperkan. Oh, garisan tak nampak. Okey, garisan ni nampak. Dia baru nampak garisannya. Garisannya baru nampak. Okey, thank you very much. Kertana, thank you very much. Okey. Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Okey, Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Inilah formula bagi kecurangan. Okey. Inilah formula bagi kecurangan. Allah. Kayunya patah kecurangannya. Okey. Inilah formula kecurangan.
Ini adalah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 dipanggil sebagai M. Dipanggil sebagai M. M sama dengan inilah kecurangan inilah formula bagi kecurangan. Okey. Tolong hafal Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Boleh? Okey, inilah formula kecurangan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni kalau dia ada 2 titik lah. Okey. Yang ini contohnya macam ni maksudnya ya, kalau 36 ni sepatutnya ini adalah menjadi X, ini malah menjadi X1. Yang Y ini Y semua Y ini akan jadi Y2, Y1. Yang X ini sepatutnya menjadi X2. Dan Y ini sepatutnya menjadi Y2. Okay. Jadi X1 Y1, X1 Y1, X2 Y2. Okey, maka formula kecurangan ini kita dapat tadi, ini ialah formula kecurangan yang kita tulis kat sini tadi. Okey, kita angkat letak kat sana. Formula kecurangan iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tolong hafal ni. Okey, adalah bersamaan dengan M ialah kecerunan. Bersamaan M ialah kecerunan. M ialah kecerunan. Okey. Cikgu Faizal dalam ni, Cikgu Faizal. Ada? Okey, ni Okey. Okey, inilah formula kecurangan. Okey, inilah formula kecurangan. Tolong hafal lah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, untuk B. Untuk B, saya nak soal kepada pelajar saya ni B. B. Apa B? Okey, B. 5. Nampak tak tu 5? Nurul Humairah. Nurul Humairah 19. Nurul Humairah. Alamak lagi semalam Nurul Humairah. Okay. Nurul Najwanis tidak akan menghambakan saya. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi. Kalau saya memanggil Nurul Najwanis ni, dia tidak akan menghambakan saya. Nurul. Lihat. Saya sudah suara cikgu tak jelas. Masya Allah, suara macam ini tak jelas. Saya dah sampaikan 70 maksimum saya buat tau. Saya dah buat maksimum. Saya tinggal tak pakai mikrofon je. Saya pun ada mikrofon kat sini, ada speaker box. Tak jelas Okey tak jelas. Yang lain jelas ke suara saya? Jelas cikgu. Jelas. Alhamdulillah. Okey, mungkin yang tak jelas. Okey, thank you. Okey. Najwa ni Najwa. Kalau lihat pada bahagian B tu Najwa, 5 itu dipanggil sebagai apa Najwa? 5 ya Allah, dahsyatnya. Dahsyat, belum pernah saya jumpa sehebat inilah. Memberi jawapan yang begitu tepat sekali. 5 ini dipanggil X1 ya, X1. Dan Y ini Najwa. Y ini dipanggil apa Najwa Nis? Y1. Dan X ini dipanggil apa Najwa pada 3 tadi? 3 Najwa Nis. 3 dipanggil X apa Najwa Nis? X2. Pandai. Dan Y dipanggil apa Najwa Nis? Y2. Ya, ini saja yang awak akan pelajari dalam tingkatan menengah rendah atas ni, apa ni bla-bla ni. Ini saja. Ini saja yang awak pelajari. Ini saja yang awak akan pelajari. Ini saja yang awak akan pelajari. Ini saja. Ini saja setakat ini. Tapi tingkatan 4, tingkatan 5 nanti dia akan sambung lagi pelajaran ini. Percayalah. Okey. Okey, di sini okey. Sekarang ni lihat formula dia. Formula dia cakap ialah X2 tolak X1. Formula dia cakap ialah X2 tolak X1. Sanisa. Cikgu Sanisa. Safinas pun saya rasa tidak menghampakan saya tak ya? Safinas Maisara. Ya cikgu. Alhamdulillah. Macam ni lah. Macam tu lah. Tu nikmat hidup tu. Kalau nikmat syurga tak tahu lah macam mana. Bila kita panggil anak murid menjawab.
hatinya sebab hancur kalau anak murid ini dipanggil. Aduh, tak jawab-jawab. Okey. Kalau ikut pada formula Safinas dekat 6 ini sepatutnya saya tulis huruf apa Safinas? Dekat atas 6 ni Safinas. Sebenarnya huruf apa di Safinas sepatutnya? 6 ni. Saya nak tahu huruf apa sebenarnya? X. Okey, sekali lagi Safinas sekali lagi Safinas dekat nombor 6 ni dekat nombor 6 yang ini, ini ialah sebenarnya huruf apa tadi? Oh, dia buat Y2 tolak Y1 pun boleh juga Safinas. Boleh. Dia boleh. Sama ada Y2 tolak Y1 ataupun X2 tolak Y1. Dalam soalan ini dia telah menterbalikkan, dia telah menjadikan dia Y1 tolak Y2 pun boleh. Boleh sebenarnya, boleh. Okey, boleh boleh. Okey, jap boleh. Jangan takut, maksudnya kalau nak pakai Y1 mesti bawah pakai X1. Boleh. Okey. Saya copy okey. Thank you very much. Thank you. Siapa yang beri formula tu, thank you. Okey. Okey. M boleh juga ditulis sebagai Y1 atau boleh juga sebagai ni iaitu X Y1 tolak Y2. Boleh. Atau X1 tolak X2 pun boleh juga. Boleh. Sangat boleh. Maksudnya dia ada dua formula yang boleh dipakai. Boleh. Nak pakai formula ni pun boleh, nak pakai formula ni pun boleh. Boleh. Ada dua formula di sini. Ada dua formula. Ni ada dua formula. Ada dua formula. Nak pakai salah satu boleh juga. Nak pakai salah satu formula boleh. Dua-dua boleh pakai. Dua-dua formula boleh pakai. Dua-dua formula boleh pakai. Dua-dua formula boleh pakai. Dua-dua formula boleh pakai. Send bring to front, bring to send to back. Saya send to back supaya formula ni saya dibesarkan, send to back. Yang ini pun saya nak bawa ke bawah sikit, nak kembali send to back. Dah berapa jam ni? Lama lagi 5 minit lagi. Saya biasa ceramah 4 jam. Baru sikit je. Dah hampir masa. Send to back. So saya nak copy yang ini. Send to back okay. Jadi ada dua formula Ada dua formula. Gambar aja. Okey, ada dua formula ni hijau, dia orang tak nak warna hijau, dia orang nak warna apa budak-budak ni suka warna apa? Shape the field, shape the outline, shape the field. Oh, ni shape outside lah, sit outside field. No. Okey. Dia nak shape. Okey, decide. Okay, send the back. Send to front, send to back. Okay, send to back. So, ni. Dua-dua formulanya sama Dua-dua formulanya adalah sama. Y1 tolak Y2 per X1 tolak 2 ataupun Y2 tolak Y1 per X2 tolak Y1. Dua-dua formulanya sama. Buku kerja muka surat 110. Buku kerja mana satu ni? Buku kerja apa sih ni? Buku kerja 110 Oh, ni buku kerja. Ada satu buku kerja lah. Dia gunakan buku kerja. Okey. Tak apalah. Ni kita boleh rujuk pada buku teks lah. Senang kita rujuk buku teks, muka surat. Anda boleh buka lah buku teks pada muka surat. Kalau ada buku teks lah banyak lah ni. 200 muka surat 200 pun ada. Nah, formula ni dekat belajar formula dekat dah habis tajuk dia. Aduh. Formula boleh pakai dekat Y2 tolak Y1, formula kecerunan. Y2 tolak Y1 dekat muka surat 200. Buku teks, TKS buku teks.
Muka surat, buku teks, muka surat 200. Muka surat 200. Muka surat 200. Muka surat 200. Buku teks, muka surat 200. Awak buka buku teks, muka surat 200, ada benda ni. Ada banyak, ada warna-warni, ada warna-warni kat sini. Y2 tolak Y1, Y2 tolak Y1, Y2 tolak Y1. Semua dalam buku teks semua pakai Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1, Y2 tolak Y1, Y2 tolak Y1. Dalam buku teks semua pakai ni. Tetapi tak ada masalah. Kalau nak pakai Y1 tolak Y2 pun boleh juga. 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 Okey. Pun boleh juga. Okey. Pun boleh juga. Okey. Pun boleh juga. Pun boleh juga. Okey. So ada dua formula kat sini. Jadi formula ni paling hafal lah. Okey. Kalau awak lihat pada keadaan sekarang ni, 6 tolak 2. Okey 6. 6 ni Y berapa? Safinas, 6 ialah Y berapa? 2 ialah Y berapa? Negatif tolak 2 ni Y berapa? Finas, 2 Y berapa? Finas. Ya, cikgu. Okey. 6 Y berapa? 6 Y berapa? Soalan nombor berapa, cikgu? Finas fokus ni, Finas. A. Ya, nak A. 6 Okey. tu. Kita nak tukar boleh Nas, tukar aje Nas. Kalau nak kan kita tukar belah sana je. Tukarlah belah sana. Pun boleh. Ini buat belah sini pun boleh. Tukar belah sini malah. Pun boleh juga. Dia boleh tukar. Ni jadi Y2. Kita punya formula kan Y2 kan. Boleh. Nak tukar. Jadi yang bawah ni pakai formula Y1. Kalau pakai formula Y1 9. Betul lah. Ni pakai Y1. Yang bawah ni pakai formula Y1, yang atas pakai formula Y2. Y suku nanti. Finas pakai Y suku tak payah Finas? Ada motor Y suku? Dia tak kisah mana-mana. Kalau yang mula-mula ni, yang 5 ni jadi X1, yang 9 mesti jadi Y1. Kalau 3 jadi X2, yang 3 satu lagi jadi Y2. Macam tu je. Ingat macam tu. Boleh ke? Formula tetap. Awak cuma jangan terbalikkan saja. Jangan salah. Jangan salah. Kalau atas tu awak dah pakai Y2, bawah awak mestilah tolak, X2 tolak. Jangan atas Y2 tolak, bawah awak ambil Y1 tolak. X1 tolak. Salah. Boleh ke? Boleh ke adik-adik, anak-anak ni? Finas, boleh ke? Boleh, cikgu. Okey. Jadi 6 tolak 2 dapat 4, 3 ke 2, jadi 4 bagi 2, 2. So kecurangannya ialah 2. Okey. Okey, ni kecurangan pada SATA ni. Tadilah kecurangan pada titik. Inilah kecurangan pada SATA. Inilah kecurangan pada SATA. So rujuk pada buku teks, rujuk pada buku teks, DKS, teks, buku teks. SATA ini ada pada muka surat. SATA ni ada pada muka surat 201. Muka surat 201. Latihannya banyak dekat muka surat 201. 201. Buku teks lah. Kalau buka buku teks 201 ada banyak. Ni adalah pintasan. Okey. Ni pun pintasan juga. Ni pun pintasan juga. Ni adalah buku surat 201. 201 buku teks. Buku teks 201. Buku teks. Okey. Buku teks. Okey. Jadi dia ada dua keadaan. Okey. Yang ini jadi ni tidak ada gambar raja. Ni dikasih titik saja. Ini gambar raja, ini soalan yang pakai titik. Koordinat. Yang ini soalan ada gambar raja. Ada gambar raja. Ada banyak benda yang cikgu dah soal kat sini tau. Contohnya kalau 6 saja, nasib baik dia beri 06. Kalau dia beri 6 saja, pelajar nak kena cari 06. Kalau dia beri negatif 10 je, jawapan dia negatif 10 kosong. Yang ini dipanggil kecurangan pada SATA. Konsep formula tetap sama.
Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Tetap, formula tetap sama. Formula ia tetap sama. Okey, Safina. Cikgu Safina. Okey. Formula tetap sama. Formula ialah tetap sama. Dekat sini ialah formulanya tetap sama. Jadi kat sini ialah, iaitu formula yang awak ingat, harus ingat ni lah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu asas yang paling penting sekali. Ini tolong hafal lah ni Y2 tolak Y1. Ambil dulu, ambil masa kat rumah ke. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tolong hafal lah. Kalau nak selamat, apa satu formula pun boleh. Apa satu formula pun boleh. Jangan banyak-banyak formula lah. Maksudnya, sama sebenarnya sama. Cuma awak kena pandai beza siapa jadi Y1 dan siapa jadi Y2. Tak kisah. Dalam siapa jadi Y1, Y2 tidak ada hukum. Tidak ada hukum orang yang pertama jadi Y1. Orang yang kedua jadi Y2. Orang yang pertama jadi X1. Orang yang kedua jadi X2. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Siapa-siapa boleh. Siapa-siapa berhak menjadi Y1 dan Y2. Yang penting formula awak kena ingat. Boleh kelas Boleh? Okey. Okey, kita ini adalah pintasan. Okey. Ini adalah pintasan tengok ni pintasan. Okey, dalam bentuk pintasan ini untuk kecurunan okey. Cikgu nak ambil satu perkara yang paling simple lah, yang paling simple sekali. Juga daripada muka 201. Untuk mendapatkan kecurunan cikgu pada petang yang berbahagia ini nak share pada awak iaitu teknik yang paling pantas di dunia untuk mendapatkan kecurunan. Untuk mendapatkan kecurunan kejap untuk mendapatkan kecurunan ialah copy. Saya nak buat satu lagi formula kat bawah ni. Kecurunan iaitu okey. Formulanya ialah Y per X. Inilah formula yang cikgu nak share pada awak. Formula dia ni ialah Y per X. Y per X. Allah, tingginya dia. Y per X. Apa dia nak ya? Y per X. Allah. Dia merajuk tengah-tengah tu, dia palang tu dia betul, dia kena Y per X. Saya cuba underline Y ni lah. Saya cuba underlinekan Y ni. Y per X. Okey. Okey, untuk kes yang bentuk gambar rajah macam ni, formula dia paling pantas sekali Y per X. Jangan lupa letak negatif. Jangan lupa tengah-tengah dia letak negatif. Y per X. Jangan lupa letak negatif Letak negatif. Allah. Negatif. Jangan lupa letak negatif. Y negatif. Jangan lupa letak negatif. Okey, tak apa. Sekejap sedang settingkan dia. Letakkan. Jangan lupa letak negatif. Jangan lupa letak negatif. Jangan lupa letak negatif. Sebenarnya tidak ada masalah nak letak negatif, tidak negatif. Sebab apa? Awak tahu tak, garisan ni adalah menaik. Garisan ini adalah menaik. Kalau garisan ni menaik, berapakah kecurunan dia? Halo, sis, guys, sis, berapakah kecurunan garisan dia? Apakah bentuk kecurunan garisan dia? Positif. Ya Allah, syukurnya Tuhan. Ada pelajar-pelajar macam ni. Ya, kecurunan ialah positif. Hitamnya besarnya, saya buat hitam dia ni. Okey, tak apa. Okey. Kecurunan ialah positif. Sebenarnya tanda ni tak ada pun tak apa. Tanda negatif ni tak ada pun tak apa. Tapi sebabkan takut budak, ada beberapa budak yang tidak bagi terfaham nanti. Jadi dia letakkanlah tanda negatif tu letak. Itulah tanda negatif. Kau ambil tu. Kecurunan ni lah negatif. Ya Allah, besar sangat nanti dia orang confuse pula. Negatif, mestilah negatif 88 image saya pakai. 88. Mesti letakkan negatif. Tetapi sebenarnya tak letak negatif, tak apalah, layan je formula je. Layan je formula, tak apa. Letak yang negatif ni. Letak yang negatif.
Mana dia hilang? Oh Allah, dah kecil sangat tu hilang. Okey. Letakkan je negatif depan dia. Letakkan je negatif. Letakkan je negatif. Oh, saya tak tolak. Saya nak ambil talang garisan. Ambil garisan sana. Ambil shape, insert shape. Insert shape. Shape. Tanda negatif. Di mana negatif. Okay, very good. Saya baik tanda negatif. Mana shape dia? Ni. Okay, ambil tanda negatif ni. Okay. Tanda negatif. Ambil warna putih. Shape fill. Okay, warna putih. Negatif. Ingat. Ini adalah formula yang paling pantas sekali di dunia. Kecurunan M bagi garisan atas dan kecurunan M bagi garisan di bawah adalah menggunakan kaedah formula ini. Contohnya, kita ambil sebatas. Cuba guna formula ini. Cuba awak lihat, berapakah nilai Y dekat atas ni? Berapakah nilai Y dekat atas tu? Finas, dekat gambar atas tu, berapakah nilai Y? Berapakah nilai dekat paksi Y? Safinas, berapakah nilai dekat paksi Y? Pada gambar raja tadi? 6. Okay, 6. Okey, bagus. Dan berapakah gambar raja dan berapakah paksi X dekat gambar raja yang bawah tu? Negatif 10. Okey, negatif 10. Okey, bagus. Bagus, sangat baik. Negatif 10. Okey. Okey, sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Okey, Okey, saya negatif 10. Okey. Negatif 10. Negatif 10. Negatif 10. Kalau awak nak letak 10 ke tak 10 pun tak salah. Negatif 10. Okey. 10. Okey, 10. Okey. 6 dengan 10. 6 dengan 10. Okey. 6 dengan 10. Okey. Saya nak cek per. Okey, 6 per 10. Okey, 6 per 10 lah. 6 per 10. Okey. Okey, 6 per 10. Okey. Okey. Okey, 6 per 10. 6 per 10. Okey, 6 per 10. Okey, betul. Tadi letak negatif kan, Nas? Negatif 6 per 10 kan, Nas? Nas, negatif 6. Okey kan? Okey. Nas, kalau berarti si konsep ni, Nas, kita letak tanda negatif kan? Jadi tanda negatif ni nak menghapuskan dosa negatif ni. Dia nak hapuskan dia. Jadi depannya ada negatif bertemu negatif. Negatif akan bertemu negatif. Ni bukan negatif tau. Ni palang tau. Alamak. Negatif 10 ni per ni patutnya. Saya patut pinjam dia lah. Saya pinjam lambang dia. Oh, saya ambil 6 patut underline. 6 underline. Okey, 6 underline. 6 underline. Itu 6 per 10. 6 underline. Okey, 6 underline. Takut dia 6 underline. 6 per 10. Okey. Bawah ni pun negatif 10 kan? Jadi negatif bertemu negatif, apa jadi dia pada ni, Mas? Kalau negatif bertemu jumpa negatif. Negatif jumpa negatif jadi apa? Positif. Positif kan? Sebenarnya kita dah tahu tau. Ambil 6, letak per 10 pun dah cukup dah. 6 per 10 pun dah betul lah. 6 per 10. Sebab kita tahu 6 per 10. Kecuali dia positif, jadi walaupun dia negatif, dia hilang. Dia akan hilang. Tu jawapan dia akan jadi 6 per 10 ataupun kecil pun 35. Sama seperti atas ni. Macam jawapan ni. Jawapan ni, walaupun ada nombor negatif, jawapannya mestilah 7 per 4. Sorry. Mestilah 4 per 7. Y per X kan. Y ialah Y ialah 4. Mestilah 4 per X. X ialah 7. Jadi mestilah 4 per 7. Naik positif. Jadi dia ada dua kaedah lah. Kaedah yang pertama yang kaedah yang panjang itu lah. 6 tolak 10, per 0 tolak 10, panjang sangat. Tapi kalau jumpa lah dipanggil satah pada cakap ni, terus saja jawapannya ialah kecuali ialah Y per X. Kecurangannya teruslah jadi Y per X. Okey, last saya last saya buat tambah sikit pada gambar macam ni. New slide. Okey, saya ambil blank. New slide blank okey. Okey, contohnya bagaimana ni. Kalau saya buatlah okey, ni pasti garisan. Garisan ni cuba halus-halus semua. Okey.
Okey, yang garisan ni shape dia. Okey. Okey. Dan satu lagi saya nak buat satu garisan paksi, iaitu paksi okey. Okey, tak apalah. Okey. 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 Oh my God. Okey. Saya tu ada buat formula laba-laba tu, saya panggil formula laba-laba. Formula laba-laba saya. Spider, formula spider. Formula spider. Okey, shape hitam okey, ni dua sama lah. Kita ambil shape oval, shape more black. Okay, more black okey. Saya pernah buat satu garisan kat sini saya pernah buat satu kajian apakah sifat kecurangan garisan-garisan ini Contohnya saya beri nombor sini saya berikan dia sini lah 3 lama masa dah habis 3 copy paste 3 okey tak apalah kita ambil sikit sekejap paste okey pick 3 okey okey sekejap saya nak ambil gambar sekejap so garisan ini okey contohnya ni okey okey contohnya garisan ini ni pasti ni 3 bawah sini 6. Okey, bawah sini 6 lah. Jangan sama-sama lah. Sama je, ganti. 6. Bawah sini 6. Okey. Berapakah kecurangan garisan ini? Berapakah kecurangan garisan hijau ni? Hijau, nampak tak hijau Berapakah garisan hijau ni? Shape outline. Okey. Allah. Okey. Ambil kuning. Okey. Berapakah kecurangan garisan hijau ni? Kuning ni. Okey, come on guys. Berapakah kecurangan garisan hijau ni? Bibit. Berapa garisan hijau tu? 21 orang. Okay, thank you very much. Okay, berapakah kecurangan garisan hijau ni? Safinas? Ya, cikgu. Berapakah kecurangan garisan hijau, kuning ni? Hijau lah, dalam mabuk lah. Berapa garisan hijau ni? Kuning ni, kuning ni. Negatif 3/6. Very good. Awak 2C, Finas Ya. Ya, Finas kalau boleh cikgu nak kat dalam 2C tu awak progresskan lagi budak-budak tu dalam tu. Okey. Last lah Finas. Allah, masa dah habis. Okey, tak apalah. Kita masa dah habis, kita sambung akan datang lah. Pada tengok kalau esok ke apa kan. Jadi, dia punya itu saja. Jadi ambil 3/6 je. Tak puas hati lah Nas. Okey, satu lah Nas. Last. Saya ambil satu garisan lagi. Saya buat satu garisan lagi. Saya copy, paste. Saya ambil satu garisan lagi. Tengok okey, ini ialah negatif. Sini ialah negatif. Saya ambil kesan satu guys. Sekejap Nas Ya Allah, sekejap. Okey saya ambil garisan sini. Saya ambil sini ialah negatif 9. Sekejap nanti yang keluar dulu tau semua. Sekejap cikgu nak ambil gambar. Negatif 9. Okey, bawah sini ialah negatif 3 Ini. Okey, negatif 3 Okey, gunakan kaedah Y per X. Berapakah kecurangan garisan kuning ini? Kuning. Saya tukar warna Nas. Shape outline. Allah. Okey, biru ni. Berapakah garisan biru ni? 3/9. Very good. Okey, sorry. Sekali lagi. Berapakah kecurangan garisan kuning biru ini? 3/9. Kurang tepat. Konsep kecurangan tak pakai konsep. Negatif 3/9. Yes. Okey, berapa nilai Y? Pada biru ni berapa nilai Y? Negatif 3. Okey. Kita nak pakai 3 boleh, negatif 3 pun boleh. Nak pakai 3 boleh, negatif 3 pun boleh. Sebab dia mengambil jarak dia. Okey. Berapakah nilai pada paksi X? Berapakah nilai pada paksi X? Negatif 9. Ya, negatif 9. Berapakah paksi Y? Garisan biru? Negatif 3. Okey. Berapakah nilai Y? Bagus. Berapakah nilai X berapakah nilai Y pada paksi kuning? Pada garisan kuning, pada paksi Y?
Negatif 3. Kuning. Garisan kuning. 6. Dan berapakah nilai pada paksi X? Pada nombor 6. Dengar sikit lagi. Okey. Apakah nilai X pada paksi 6? 3. Kalau paksi 6. Sorry. Berapakah nilai garisan kuning? Berapakah nilai Y pada garisan kuning? 3. Berapakah nilai X pada garisan kuning? 6. Berapakah kecerunan garisan kuning? Negatif 3/6. Okay, berapakah nilai Y pada garisan biru? Negatif 3. Berapakah nilai X pada garisan biru? Negatif 9. Berapakah kecerunan garisan biru? Negatif 3/9. Okay, thank you very much. Cikgu puas hati sangat dengan penjumpaan pada petang yang berbagi ini. Okay, sebelum keluar tu sekejap ada seorang dah keluar. Okay, kejap saya nak ambil gambar dulu. Kejap saya nak musnahkan sistem ni. Kejap saya nak buang dulu. Kejap saya nak ambil gambar semua. Kejap saya nak. Okay, thank you very much. Kejap. Jangan keluar dulu. Sekejap Jangan keluar dulu, tolong. Sekejap, saya nak log out dulu. Okay, saya nak stop. Okay, thank you. Seorang dah keluar dah. Okey, sekejap. Sekejap saya nak ambil gambar. Sekejap. Okey, thank you very much. Terima kasih tunggu. Terima kasih kerana ambil bahagian. Terima kasih semua. Sekejap. Okey, thank you very much. Okey, thank you very much. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Besok jumpa lagi petang pukul 2 Okey, very good. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, you nak Cik Sanisa? Okey terima kasihlah. Maksudnya kalau besok kita kat situ kita sebenarnya program ini dah kita membimbing guru lah maksudnya. Kita membimbing guru. Saya pun dah beri laporan ni pun saya dah atas malam pada penyelia saya. Saya kata saya sedang membimbing guru lah. Jadi sekarang ni macam mana cara orang membimbing? Cikgu itu melaksanakan program, saya membimbing guru. Macam ni lah, membimbing guru. Maksudnya dia akan tanya berapa orang guru yang terlibat. Jadi 6 orang guru tingkatan 5 lah. 5 orang guru tingkatan 5 lah yang terlibat. Jadi kita anggap guru ni sudah melalui proses bimbingan. Boleh Okey. Terima kasih Ibu Sanisa. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sama. Minta maaf ganggu masa dan peluang. Okey, bye-bye. Perintah Rupini. Okey. Apa Nas? Tiap kali ni macam link dia bertukar Esok pun tukar lagi Tak. List satu kekal. List satu je. Link ni macam semalam lain, hari ni lain. Link semalam saya masuk tak boleh. Tapi ada pelajar tu dia bagi saya link ni, boleh Okay, masuk thank you. Saya pakai satu link je. Mungkin lah dia pakai link yang dia pakai satu link je. Link 2D dia panggil. Link 2D dia panggil. Okay. Terima kasih. Boleh cikgu. Budak-budak memang saya dah tambah semua link-link tu dia orang tu. Okay, terima kasih. Perintah Rupini anak perempuan Faladan. Masih ada kat talian? Okay, thank you very much.